Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Mileno yang dihormati. Nama saya Lau ini dari kumpulan PISMB SJHK SJKC ambilan Ogos tahun 2024 hingga Julai tahun 2028. Hari ini saya akan membentangkan hasil tugasan bagi kod khusus IDUP 3143 yaitu Sosiologi dalam Pendidikan. Tajuk pembentangan saya ialah pentafsiran nilai darjah sebagai alat transformasi pendidikan, menilai hubungan PBD dengan stratifikasi sosial dan mobiliti murid di Malaysia. Pada tahun 2021, Malaysia memasukkan UPSR dan PD3, lalu beralih sepenuhnya kepada pentafsiran nilai darjah, atau dikenali sebagai PBD. Peralihan ini membawa 3 nilai teras yang mulia, yaitu penilaian berterusan, perkembangan holistik murid, serta pengiktirafan berbagai kecerdasan yang tidak mampu diukur oleh kertas peperiksaan semata-mata. Namun, di sebalik janji yang indah ini, timbul satu persoalan kritikal yang perlu kita hadapi dengan jujur. Sejauh manakah PBD mampu berlaku adil dalam ekosistem sekolah yang muridnya datang daripada lapisan sosio-ekonomi yang sangat berbeza? Adakah PBD membuka jambatan mobiliti sosial? Atau sebaliknya, ia berisiko menjadi jurang baharu yang mengukuhkan kedudukan mereka yang telah pun bernasib baik. Inilah persoalan utama yang akan kita teliti bersama. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita tetapkan 3 konsep teras yang menjadi tujuan analisis ini. Pertama, pentafsiran nilai darjah. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2019, PBD ialah proses penilaian berterusan oleh guru dalam nilai darjah untuk menilai perkembangan murid secara holistik, meliputi aspek kognitif, efektif dan psikomotor. Pentafsiran ini menggunakan pelbagai kaedah seperti pemerhatian, soal jawab dan tugasan. Sebagai contoh, guru menilai kefahaman murid melalui pembentangan atau latihan harian, bukan hanya ujian bertulis. Kedua, stratifikasi sosial. Menurut Maunah pada tahun 2015, stratifikasi sosial merujuk kepada pengelasan masyarakat kepada lapisan tertentu berdasarkan faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan latar belakang keluarga. Dalam konteks pendidikan, hal ini terserah apabila murid daripada keluarga berada mempunyai lebih banyak kemudahan pembelajaran berbanding murid B40, sekaligus mewujudkan jurang pencapaian yang nyata. Ketiga, mobiliti sosial. Menurut Hill dan Lee pada tahun 2024, mobiliti sosial ialah keupayaan individu untuk bergerak antara lapisan sosial, sama ada meningkat atau menurun. Dalam hal ini, pendidikan menjadi saluran utama mobiliti menaik. Sebagai contoh, murid daripada keluarga B40 yang berjaya dalam pelajaran dan memperoleh pekerjaan profesional telah berjaya meningkatkan taraf hidupnya. Seterusnya, marilah kita lihat kepada hubungan PBD dengan stratifikasi sosial. Infografik ini menunjukkan PBD dan jurang sosial, yaitu 3 ketidaksamaan utama. Marilah kita lihat satu persatu. Pertama, jurang digital dan material. Bayangkan satu pertandingan larian di mana sebahagian peserta terpaksa berlari dengan kaki terikat. Begitulah realiti yang dihadapi oleh murid B40 di kawasan pedalaman apabila tugasan PBD memerlukan penggunaan teknologi. Menurut Millennial, pada tahun 2024, laporan skor kompetensi digital DCS pada tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan purata skor murid luar bandar ialah 3.24 berbanding 3.34 bagi murid bandar, membuktikan bahawa jurang digital masih wujud dan diiktiraf secara rasmi. Lebih daripada itu, kajian di Lisaki Mutahud Dampu pada tahun 2023 yang diringkaskan dalam jadual 1 mendapati 76.1% pelajar B40 berasal daripada isi rumah berpendapatan kurang daripada RM3,000 sebulan dengan 39.5% tinggal di kawasan luar bandar dan hanya 14.2% menggunakan telefon pintar sebagai alat utama pembelajaran digital. Justru, kekurangan akses internet dan peranti teknologi menjadi halangan utama kepada transformasi pendidikan digital, sekaligus mengekalkan jurang peluang antara murid berpendapatan rendah dan rakan sebaya mereka. Seterusnya, Peter Bourdieu menekankan bahawa sekolah bukanlah institusi yang neutral. Sebaliknya, secara tidak sedar, yang mengutamakan pelajar dari keluarga kelas menengah melalui pemeliharaan dan pengelolaan model budaya. Menurut Greenfield pada tahun 2012,
sekolah bukan sahaja mengajar subjek rasmi, tetapi juga menanam norma kelas menengah seperti bahasa standard, penampilan kemas dan penghormatan terhadap autoriti. Kanak-kanak kelas menengah biasanya memiliki habitus yang selari dengan jagaan sekolah, seperti pemikiran abstrak dan orientasi jangka panjang. Sebaliknya, kanak-kanak kelas pekerja lebih cenderung kepada kemahiran praktikal dan penyelesaian sekolah yang walaupun relevan dalam konteks mereka, tetapi kurang sejajar dengan budaya dominan sekolah. Oleh itu, seorang murid yang diam atau kurang aktif dalam kelas tidak semestinya lemah. Kemungkinan besar mereka kekurangan kod bahasa dan gaya ekspresi yang dihargai oleh institusi pendidikan, sekaligus menjahilkan jurang model budaya antara kelas sosial. Di samping itu, jurang struktur institusi merujuk kepada perbezaan kemudahan dan sumber antara sekolah bandar dan luar bandar. Sekolah bandar umumnya mempunyai kemudahan moden, guru berkelayakan dan aktiviti kurikulum yang berbagai. Manakala, menurut dapatan kajian Kadias, Amenda dan Janus pada tahun 2024, dengan sekolah luar bandar sering kekurangan biaya belajar, perpustakaan normal, serta pekalang asas seperti air dan elektrik. Akibatnya, apabila keberkesanan PPT bergantung pada sumber, murid di sekolah kurang lengkap akan ketinggalan bukan kerana kurang kebolehan, tetapi kekurangan sokongan. Secara keseluruhan, jurang digital, model budaya dan struktur institusi menuju lingkaran ketidaksamaan. Selaras dengan pandangan model, sistem pendidikan boleh mengkalkan ketidaksamaan ini dengan menampilkan ia sebagai perbezaan kebolehan yang kelihatan adil. Beban terbesar dalam ekosistem PPT terletak di bahu guru kerana mereka diberi autonomi yang besar untuk menilai murid. Namun, autonomi ini turut membawa risiko yang signifikan. Risiko pertama, subjektiviti dan pelebaran. Kajian Rosenda dan Jocosson pada tahun 1968 menunjukkan bahawa jangkaan guru boleh mempengaruhi pencapaian murid. Misalnya, jika guru secara tidak sedar mencakap murid miskin akan lemah, murid itu mungkin tidak diberi peluang tambahan atau dorongan untuk berjaya. Hal ini seolah-olah menghukum murid sebelum mereka berpeluang membuktikan kemampuan sebenar mereka. Risiko kedua, beban kerjaya guru yang tinggi. Apabila guru terlalu sibuk dengan dokumentasi dan pelaporan, perhatian kepada murid yang paling memerlukan bimbingan, terutamanya mereka yang pendiam atau suka menyesuaikan diri, mungkin terpinggir. Sebagai contoh, seorang murid yang pemalu dan lambat menjawab soalan mungkin tidak diberi peluang menjelaskan jawabannya. Sedangkan dengan bimbingan yang sesuai, dia sebenarnya mampu menunjukkan prestasi yang baik. Justru prinsip keadilan menuntut guru membuat pertimbangan profesional yang sensitif terhadap konteks, telus tanpa asaskan bukti, bukannya dibantu oleh stereotip sosio-ekonomi, supaya semua murid diberi peluang yang adil untuk berjaya. Mari kita lihat bagaimana semua ini berlaku secara nyata di bilik darjah. Dalam sebuah kelas sains tahun 5, guru memberi tugasan PPT untuk menghasilkan model 3 dimensi sistem surya secara berkumpulan. Kumpulan A yang terdiri daripada murid daripada keluarga berkemampuan menggunakan bahan seperti styrofoam, cat akrilik dan lampu LED menghasilkan model yang kemas dan menarik secara visual. Manakala kumpulan B yang terdiri daripada murid B40 menggunakan bahan terhad seperti kotak terpakai, tanah liat buatan sendiri dan pewarna makanan. Hasilnya mungkin kurang menarik secara fizikal, tetapi mereka mampu menjelaskan susunan planet, jarak relatif dan rangka mengatasi kekurangan bahan dengan terperinci dan penuh keyakinan. Sekiranya penilaian hanya menekankan kekemasan produk, kumpulan A akan mendapat markah tinggi, manakala kumpulan B dinilai rendah, walaupun pemahaman mereka adalah setara. Akibatnya, motivasi murid B40 jatuh dan jurang pencapaian terus melebar. Sebaliknya, apabila guru menerapkan rubrik holistik yang menilai pemahaman konsep, kreativiti mengatasi kekangan, dan kualiti pembangunan nisan, kumpulan B akan mendapat markah yang setimbang. Mereka diapresiasikan secara terbuka. Keyakinan mereka meningkat dan salah seorang murid B40 akhirnya mewakili sekolah dalam pertandingan STEM peringkat daerah. Inilah bukti nyata bahawa penilaian yang adil boleh menjadi mekanisme mobiliti sosial yang turun. Senario bilik darjah tadi bukan sekadar contoh hipotetikal, malah ia disokong oleh kajian antarabangsa yang kukuh. Pertama, menurut laporan UNICEF dan UNESCO pada tahun 2021, murid daripada keluarga berkemampuan lebih mudah mengakses sumber pembelajaran, manakala murid B40 menghadapi kekurangan akses. Fenomena ini dikenali sebagai medium effect, di mana kelebihan yang sedia ada terus memberi kelebihan tambahan. Kedua, kajian PPT sekolah rendah oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2021 dan analisis sosiologi berdasarkan teori internasionalisme oleh Basir, Ramid dan Halim pada tahun 2020 menunjukkan bahawa sistem penilaian yang tidak adil membentuk tafsiran negatif murid terhadap kemampuan diri sendiri. Ketiga, pakar pendidikan UKM yaitu Encik Anwar Ahmad oleh Al-Zaman pada tahun 2024 menegaskan bahawa bilangan murid yang ramai, silibus berorientasikan peperiksaan dan kekurangan autonomi guru mengukarkan penilaian individu yang tepat. Dalam keadaan sebegini, guru perlu mengimbangkan perhatian kepada semua murid dan menggunakan rubrik holistik secara konsisten. Oleh itu, keberkesanan PPT bukan sekadar bergantung pada alat penilaian, tetapi juga pada pertimbangan profesional guru, kerana setiap keputusan penilaian boleh mempengaruhi pembelajaran, motivasi dan mobiliti sosial murid. Sebagai guru, untuk memastikan PPT menjadi jambatan dan bukannya jurang, terdapat beberapa strategi utama yang perlu diamalkan. Pertama, rubrik penilaian yang telus. Rubrik penilaian yang jelas dan dikongsi bersama murid perlu digunakan. Rubrik ini harus menilai proses, usaha dan kreativiti, bukan sekadar kekemasan produk akhir yang mungkin mencerminkan kemampuan ekonomi semata-mata. Kedua, kepelbagaian kaedah pentafsiran seperti pemerhatian, portfolio, ujian lisan dan projek berasaskan masalah. Membolehkan setiap murid menunjukkan kekuatan mereka melalui medium yang berbeza. Seorang murid yang pendiam mungkin kurang menunjukkan dalam pembenaran, tetapi melalui portfolio atau ujian lisan, guru dapat menilai pemahaman sebenar mereka dengan lebih adil. Ketiga, maklum balas deskriptif dan membina. Daripada hanya berkata bagus atau salah, guru boleh memberi komen seperti cuba kaitkan kreativiti awak dengan konsep saintifik yang dipelajari. Maklum balas sebegini mengiktiraf usaha murid sekaligus membimbing mereka ke arah penambahbaikan. Keempat, refleksikan diri dan ekosistem sokongan. Refleksikan diri guru adalah kritikal untuk memastikan penilaian bebas daripada bias sosioekonomi. Selain itu, membina ekosistem sokongan di sekolah seperti bank sumber PPT yang dikongsi, mama komputer selepas waktu sekolah dan latihan pedagogi refleksi budaya. Memastikan semua murid mendapat peluang yang sama untuk belajar dan berjaya. Berdasarkan keseluruhan analisis, PPT boleh menjadi mekanisme mobiliti sosial yang positif sekiranya dilaksanakan secara adil. Mari saya gunakan contoh seorang murid B40 bernama Ali dalam senario yang saya bagi tadi. Apabila guru menggunakan penilaian holistik yang menilai pemahaman, kreativiti dan komunikasi, usaha Ali tetap diiktiraf walaupun menggunakan bahan terpakai. Pengiktirafan ini meningkatkan keyakinan, menggalakkan pelibatan aktif serta membuka peluang seperti penyertaan pertandingan STEM, kemasukan ke SPP atau MRSN dan SS beasiswa. Kesannya, Ali berpeluang melanjutkan pelajaran ke universiti dan memperoleh pekerjaan profesional, sekaligus meningkatkan cara hidup keluarganya. Sebaliknya, jika penilaian hanya menekankan aspek luaran seperti kemasan produk, keupayaan sebenar Ali terabai, keyakinan merosot, pelibatan menurun dan peluang terhad. Rekod pencapaian yang lemah menghadkan akses kepada sekolah berprestasi tinggi, universiti dan pekerjaan berpendapatan tinggi, mengekangkan status sosio-ekonomi keluarganya dan menghalang mobiliti sosial. Secara keseluruhan, PPT bukan sekadar alat penilaian, tetapi mekanisme yang menentukan sama ada murid B40 mampu mencapai mobiliti sosial atau terus terperangkap dalam stratifikasi sosial. Kesimpulannya, PPT boleh menjadi jambatan atau jurang bergantung kepada pelaksanaannya. Jika dilaksanakan secara adil melalui penilaian holistik, berbagai kaedah, maklum balas membina dan bebas bias, murid B40 berpeluang meningkatkan keyakinan serta mencapai mobiliti sosial menaik. Sebaliknya, penilaian yang menekankan aspek luaran akan mengekalkan ketidaksamaan. Oleh itu, keberkesanan PPT bergantung pada profesionalisme guru dan sokongan institusi. Dan sebagai pakar guru, kita perlu memastikan setiap penilaian adalah adil, berasaskan bukti dan berorientasikan masa dapatan murid. Ini adalah rujukan yang saya gunakan. Ini semua daripada saya. Sekian, terima kasih.